الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah muslimin yang berbahagia, Khatib ingin menyeru kepada jemaah-jemaah sekalian agar marilah kita bersama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita dikurniakan ganjaran kejayaan sama ada di dunia maupun akhirat yang dijanjikan. Pada hari Jumat yang mulia ini, Khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Zaman Tanpa Tunai, Iman Masih Bernilai. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dunia global kini sedang dilanda satu fenomena yang memberi impak besar terhadap perubahan gaya hidup kehidupan manusia, khususnya dalam bidang muamalat. Apabila urusan jual beli, pembayaran, sedekah, zakat dan transaksi harian tidak lagi bergantung kepada wang kertas fizikal. Bahkan transaksi ini dilakukan melalui aplikasi telepon, perbankan digital dan sistem elektronik. Fenomena ini dikenali sebagai zaman masyarakat tanpa tunai atau cashless society. Realiti di lapangan ketika ini, transaksi tanpa tunai seperti penggunaan kod QR, e-wallet, pembelian dalam talian sebagaimana telah diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan bahawa kemudahan ini dapat mempercepatkan urusan, menjimatkan masa dan mengurangkan risiko kehilangan wang tunai. Namun kita perlu insafi, kemudahan teknologi yang ada hanyalah berfungsi sebagai alat pemudah cara. Sekiranya ia digunakan tanpa berpandukan nilai iman dan syariat Islam, sudah pasti masyarakat terjerumus ke dalam transaksi yang penuh dengan unsur penipuan dan tidak patuh syariat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 29 di awal mukadimah khutbah tadi yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau gunakan harta-harta kamu sesama kamu ke jalan yang salah, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu. Ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahawa dalam setiap transaksi, sama ada secara tunai ataupun digital, mestilah mengutamakan nilai kejujuran, amanah dan kepatuhan kepada syariat. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam meniti arus kemajuan negara, kita perlu sedar dan insaf bahawa Islam tidak pernah menolak kemajuan dan teknologi, apatah lagi apabila kedua-duanya mampu memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat seluruhnya. Justru pada era yang semakin canggih dengan penggunaan aplikasi digital atau tanpa tunai dalam urusan harian ini, tidak perlu bijak menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlaku. Namun kita perlu tetap berpegang pada nilai iman dan syariat Islam. Setiap kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita seharusnya dianggap sebagai rahmat
yang mempermudahkan kehidupan kita seharian. Prinsip ini bertepatan dengan intisari ajaran Islam yang sentiasa mendorong umatnya kepada kemudahan, kelonggaran dalam urusan dunia tanpa mengabaikan hukum dan prinsip syariat. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih di antara dua perkara, nescaya baginda sallallahu alaihi wasallam akan memilih yang lebih mudah di antara keduanya, selama mana ia tidak berdosa. Adapun jika ia adalah berdosa, maka baginda sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling utama meninggalkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, sebagai umat Islam, setiap urusan muamalah hendaklah berteraskan dengan prinsip Islam serta menolak sistem konvensional yang hanya mementingkan keuntungan semata-mata, melibatkan riba dan unsur yang ketidakpastian dalam sesuatu transaksi. Sesungguhnya amat jelas bahawa unsur-unsur ini boleh menipis nilai keadilan, kesamaan, mencemarkan keberkatan rezeki, bahkan lebih parah lagi mampu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hal seumpama ini ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda baginda yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang mengandungi unsur gharar. Hadis riwayat Imam Muslim. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada realiti bahawa muamalah tanpa tunai ini berpotensi membawa risiko seperti penipuan, riba, maka sistem muamalah berteraskan prinsip Islam perlu tampil sebagai solusi terbaik bagi umat Islam. Prinsip muamalah Islam telah menggariskan bahawa setiap urusan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama dapat dilakukan dengan penuh amanah, adil secara berupaya menjamin kesejahteraan rakyat. Setiap transaksi dan perniagaan tanpa tunai hendaklah dilakukan dengan menekankan nilai kejujuran dan keberkatan agar hak-hak manusia terpelihara, masyarakat hidup dengan aman, damai dan harmoni. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ufu bil uqud. Dan maksudnya, wahai orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Bagi memastikan agenda kesejahteraan ini benar-benar dapat direalisasikan, pihak kerajaan hakikatnya memikul tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan sistem muamalah digital yang berteraskan syariat Islam agar setiap urusan ekonomi berjalan secara telus dan patuh syariah. Pihak berkuasa juga turut berperanan menggalakkan rakyat menggunakan transaksi digital dengan menyediakan platform jual beli yang halal, selamat, efisien agar urusan seharian dipermudahkan sekaligus mengurangi risiko penipuan dan adanya unsur yang boleh menggugat keharmonian sosial. Perkara ini selaras dengan prinsip Islam yang menyatakan bahawa pihak pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara hak rakyatnya dengan menegakkan kesesamaan dan memastikan kesejahteraan hidup dapat dinikmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu diberi tanggung jawab, maka hendaklah dia berlaku amanah. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah-jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Khatib ingin menyeru kepada jemaah-jemaah sekalian agar marilah kita bersama-sama menggembleng tenaga dan fokus dalam merancangkan ekonomi negeri Sabah melalui pemantapan bidang muamalah, khususnya dengan penggunaan transaksi tanpa tunai berteraskan prinsip muamalah Islam. Sebagai kesimpulan khutbah pada kali ini, ingatlah nasihat berikut yang pertama. Muamalah tanpa tunai merupakan satu kemudahan harus diraihkan oleh umat Islam dengan pertimbangan derajat keimanan dan keadilan. Yang kedua, umat Islam hendaklah bijak beradaptasi dengan teknologi yang pesat, membangun agar tidak ketinggalan dalam arus kemodernan
namun tetaplah berpandukan prinsip syariat Islam dalam setiap tindakan. Dan yang ketiga, kerajaan hendaklah memainkan peranannya demi menjamin kesejahteraan rakyat terpelihara dengan mengurus sistem muamalah digital yang adil, terus dan patuh syariah. Justru itu, Islam sangat menuntut umatnya agar sentiasa bertauhid pada nilai iman dan syariat Islam dalam semua perkara. Sistem transaksi digital ataupun tanpa tunai melalui platform sedia ada pada hari ini perlu dikawal sedia agar terhindar daripada unsur penipuan, gharar dan riba. Insafilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, dan Tuhan berfirman lagi, sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami akan membuka kepada mereka pintu penurunan yang melimpah-limpah berkatnya dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan. Lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa yang disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. أمركم بصلاة وتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبراء والهداية والسلام والسكينة والصحة الدائمة على والدينا وولي أمهات أسري ملك بقينا يقبل ونقوم وكذلك فخامة الرئيس الأعلى ونقدر كما يقبل ونقسم. واجعل اللهم هذه البلاد وسائر البلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحش والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, selamatkanlah saudara kami yang dizalimi di bumi barakah Palestina.
Sudan dan negeri Syam sekitarnya. Kasihanilah dan limpahkanlah rahmat-Mu ke atas mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sifat tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah, mendirikan salat secara berjemaah, menunaikan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepadamu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.